Prof. Ya. Amin amin rabbal alamin. Tanpa membuang masa, saya menjemput Prof. Dr. Kamarul Azizi untuk membincangkan sains konflik, isu kuno yang jertih. Pelik ke? Isu kuno jertih ni apa isunya? Silakan Prof. Okay, terima kasih Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kali ini, malam ini kita akan bincang mengenai sains konflik, isu kuno yang terjih ya. Terjih ini is shocking dalam bahasa Inggerisnya. Shocking ancient issues ya, dalam bahasa Inggerisnya. Jadi science of conflict, shocking ancient issues. Jadi ini ancient issue itu kalau dalam bahasa Melayunya isu kuno lah. Yang terjih itu kerana dia shocking ya. Kerana kita lihat bahawa perkara ini is happening pada masa ini, dan ianya bukanlah sesuatu yang walaupun nampak macam dia kuno telah dibentangkan lebih lama lagi. Kita akan tunjukkan betapa kunonya konflik ni. Okey, apa nama itu tajuk kita pada malam ini. Ini buku saya lah, bagi yang berminat untuk beli boleh just hantar wang ke apa nama CIMB saya. Saya ada 12 buku yang berkait. Dan ini adalah ayat yang perlu kita really think about it lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Rubama ya, orang-orang kafir itu sering nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim ya, kanu muslimin. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi ini dibentangkan dalam surah Al-Hijr ayat 2 hingga 3 ya. Ini adalah satu amaran bagi kita ya, yang masih tidak memikirkan betapa pentingnya dia adalah seorang muslim ya, dan apa dia tanggungjawab dia sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita tengok konflik ini ya, kita dapati dia berlaku di merata tempat lah. Bukan sahaja di yang kita faham sekarang ni macam di Palestin dengan Israel, tetapi di merata tempat ya, di hampir seluruh dunia ya, kita tengok dari segi warna-warna ini. Dan ini adalah the latest ya, ini pada tahun 2015. Tetapi yang ini the latest ya, tahun 2000 ni. Jadi kita dapati pun sama ya, konflik berlaku everywhere. Dan kalaulah kita tengok secara lebih detail ya, kita akan nampak ya betapa teruknya ya konflik yang sedang berlaku sekarang ini di merata tempat ya di dunia ini. Mengapakah perkara ini berlaku? Adakah ini sesuatu yang apa orang kata telah dipredik, yang kita ketahui akan berlaku? Ya, kita dapati bahawa Islam sebagai agama ya selalu mengajar kita kebaikan bagi umatnya. Tetapi dalam begitu ya, kita kena faham ya, juga menyebutkan ada keburukan yang harus kita akui dalam kehidupan ni. Walaupun kita hendak kebaikan, tetapi kita kena realize bahawa akan adanya konflik ya dalam kehidupan ini. Ini jelas ya, kalau kita tengok konflik ini ataupun keburukan ini berlaku dalam Al-Quran ya, kita lihat ya, bermula daripada surah Al-Baqarah sendiri. Kita lihat perseteruan antara Habil dan Qabil ya, iaitu anak Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan Abrahah, Nabi Musa dengan Fir'aun, kaum Muslim dan Quraisy yang saling berperang dan menghina semasa Islam datang pertama kali. Jadi kita dapati bahawa perkara ini memang berlaku. Jadi Allah dalam Al-Quran
Allah menerangkan informasi bahawa manusia sebelum dicipta pun sudah ada konflik, ya, sebenarnya kita ketahui, ya. Ciptaan mula-mulanya di antara makhluk, ya, makhluk ciptaan Allah. Yang ini kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ya, ramai dah kita baca, ya, mengenai ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka berjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini jelas, ya. Allah dah beritahu kan, ya, bahawa dia nak mencipta manusia ni di bumi, ya, sebagai seorang khalifah di bumi, dan manusia itu adalah khalifah tersebut adalah makhluk manusia, ya, kerana pada ketika itu telah ada malaikat dan adanya jin, ya, dan kita dapati, ya, di antara malaikat dan jin itu Allah telah memilih manusia. Itu dia keunikannya. Jadi masa penciptaan ketika itu pun kita dah nampak dah, ya, sudah mula adanya konflik, ya. Jadi budaya merosak, jahat dan berlaku pertumpahan darah ini digambarkan dalam Al-Quran, telah menampakkan sebuah peringatan bahawa manusia sebagai makhluk yang syarat akan konflik, ya. Dia akan sentiasa mengalami keadaan ini. Okey, jadi konflik dan kehidupan itu adalah dua hal yang tidak beza, ya, tidak bisa disangkal akan adanya. Kita tak boleh kata tak ada konflik, ya, kerana konflik dan kehidupan itu akan sentiasa ada. Adanya dua hal itu dalam kehidupan manusia sudah dinyatakan, ya, dalam Quran, dan ini bukanlah suatu perkara yang baru, ya. Jadi ini adalah perkara yang kuno, ya, kerana ilmu pengetahuan perbahasan konflik dalam segi keilmuan pun kini telah banyak dibahas demi memberi arahan dan dorongan terhadap terciptanya kebaikan dalam interaksi antara manusia. Jadi konflik, ya, sendiri, ya, secara etimologi berasal dari kata konflik, ya, yang dari bahasa Latinnya confligere, yang berarti saling mengejutkan, ya. Jadi konflik ni dia mengejutkan lagi satu, ya, seorang dengan lain, ya. Ini dinyatakan, ya, dalam surah Al-Baqarah. Selain daripada itu juga, konflik juga memiliki beberapa definisi lain, ya, antaranya a fight, a collusion, a struggle, a contest, opposition of interest, opposition and opinion, mental strife, agony. Jadi ini semua adalah yang dikatakan konflik. Jadi penegasan konflik secara ilmu dan Al-Quran ini tidak ada lain adalah menunjukkan bahawa konflik ataupun pertikaian telah ada dan menjadi bahagian yang melekat dalam kehidupan kita. Jadi kita tak boleh deny kan, ya, perkara ini akan berlaku. Cuma bagaimana kita bertindak, ya, terhadap konflik yang berlaku tersebut. Jadi kehidupan manusia adalah segalanya dalam lingkup tersyarat akan konflik ini. Jadi apakah resolusi atau penyelesaian yang perlu kita berikan? Jika manusia sebagai faktor kehidupan mampu mengurai dan memberikan kontribusi yang positif terhadap konflik, maka inilah dia yang menjadikan ianya sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi setiap kali kehidupan manusia ni, di mana pun pasti akan ada konflik yang mengelilinginya. Konflik itu akan muncul dan terjadi secara umum kerana dilatar belakang oleh 4 hal, iaitu pertama, iaitu
Perbezaan-perbezaan inilah yang melahirkan berbagai konflik dalam berbagai belahan dunia ni, baik konflik politik, konflik rasial, konflik agama, konflik mental dan sebagainya. Pertama ialah perbezaan kebudayaan ya di antara kita. Perbezaan perasaan, ya, setiap orang mempunyai perasaan dia tersendiri. Persaingan sosial, ya, kerana bergantung kepada apa taraf sosial kita. Dan perbezaan pendirian, ya, apa pandangan dan kedudukan kita ya dalam masyarakat. Dan ini semua ini akan menyebabkan konflik ya. Kerana bergantung kepada apa latar belakang kita, sama ada perbezaan kebudayaan, perbezaan perasaan, persaingan sosial, perbezaan pendirian, eventually dia akan timbul dengan kepada konflik ini. Jadi secara sejarah mencatatkan bahawa Rasulullah SAW ketika wafat pun kita dapati dah mula ada konflik ya. Dan selalunya konflik ini adalah negatif ya, akan menyebabkan masalah ya dalam masyarakat. Jadi oleh itu ya penting bagi kita ya untuk menjadikan konflik ini bukan satu masalah, tetapi dia akan menguatkan ya integrasi masyarakat. Jadi kalaulah boleh dilakukan perkara tersebut, maka konflik itu taklah rugi ya dan hilang begitu saja. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran ya, cerita pasal konflik ni ya boleh kita dapati ya bermula daripada apa orang kata penciptaan sebagai khalifah ya di muka bumi dan seterusnya ya. Daripada situ kita dapati ya apa yang berlaku kepada anak Nabi Adam ya, dan juga berlaku ya dalam keluarga pemilihan zakat ya kalau nak ikutkan cerita Nabi Adam, Habil dan pemberian ya zakat tersebut, yang satu diterima dan satu dan tidak. Dari segi akidah ya banyak ya, dari segi ini kita dapati lemas dan ditinggalkan ya dalam keluarga ya. Dan layanannya pun kita akan dapati ya, sebagai contoh Nabi Yusuf ya, berlakunya konflik ya di dalam keluarganya. Begitu juga dengan dari segi makanan ya, kita dapati Rasulullah sendiri ya di keluarganya telah memboikot dia. Dan begitu juga ya dalam hal-hal lain ya, dari segi akidah juga yang banyak ialah kerana mereka menentang Allah. Dan wanita sendiri pun kita dapati ya berlaku kepada Nabi Yusuf ya. Dan ini semua adalah konflik ya yang berlaku. Dan umat itu sendiri pun adalah berpunca konflik disebabkan oleh akidah. Dia bergantung kepada apakah dia bidang dia, apa isu dia, apa peristiwa dia. Jadi kita akan dapati adanya konflik dan ini dinyatakan dalam Al-Quran. Kalau nak kita tengok kan ya, dia bermula lagi ya sejak apa orang kata penciptaan khalifah itu sendiri sehinggalah ke waktu ini. Dan kita akan dapati adanya konflik ya. Jadi bila kita membaca Al-Quran itu, it is penting for us untuk be aware ya. Bagaimana yang disebut dalam surah Yusuf ini ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu dapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang dahulu sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat kepada yang beriman. Jadi kita bila dengar cerita-cerita dalam Al-Quran itu, kita kena ingat ya bahawa ini adalah guide pada kita ya terhadap apa nama pemilihan kita ya. Dan juga firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Rad ya ayat nombor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembali menjadi makhluk yang baru? Dan orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya. Dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal dalamnya. Kalau kita mendengar cerita-cerita daripada Al-Quran tu dan kita rasa hairan, dan janganlah kita rasa hairan. Apa yang kita patut rasa hairan ialah apabila mereka mengatakan bahawa setelah menjadi tanah, apakah kami sungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Ya, kerana kita ingat Allah itu Maha Pencipta. Ya, dia boleh mencipta balik ya, kalau dia mahu. Ya. Itulah dia kehendak Allah. Dan disebutkan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Jadi negeri-negeri yang telah kami binasa itu kami ceritakan sebahagian dari berita-beritanya kepadamu, dan sesungguhnya telah datang kepadamu kepada mereka rasul-rasul mereka yang membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka tidak beriman pada apa yang dahulunya mereka telah dustakan. Demikian Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir. Jadi kita kena careful lah dalam hal ni. Dan juga firman Allah dalam surah Ar-Ra'd tadi, ayat yang 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutnya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini penting bagi kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung mereka selain daripada dia. Itulah dia kekuasaan Allah. Dan firman Allah, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka menjawab,
Betul. Ya Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan ini. Jadi ini satu warning dalam surah Al-A'raf ayat 172. Jadi dari sini kita dapati ya, adakah berlakunya banyak konflik ya yang terdapat dalam Al-Quran, sama ada dan boleh kita bagikan pada tiga ya untuk memudahkan kita, iaitu konflik keluarga, konflik agama dan konflik etnik. Jadi konflik-konflik ini adalah kisah umat yang lalu dan untuk kita sebagai umat yang kemudian ya perlu mengambil pelajaran daripadanya. Konflik keluarga kita lihat ya, keluarga berlaku ya pada keluarga para rasul sebelum Nabi pun dah ramai ya rasul-rasul yang berlaku dalam pada Nabi Adam alaihissalam antara Qabil dan Habil ya. Jadi kerana tak puas hati ya di antara satu sama lain. Dan begitu juga ya terjadi pada keluarga Nabi Yaqub ya, Nabi Yaqub iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kesemuanya ini ya kalau kita lihat ya, kalau dalam kes Nabi Yaqub itu, dia berpunca dari rasa cemburu dan tak puas hati ya, putera-putera Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf alaihi salam dan juga Bunyamin. Jadi akibatnya muncullah konflik ya yang bermula ya daripada penyingkiran Nabi Yusuf dari keluarga mereka ya. Dan namun terjadinya akhirnya ya Nabi Yusuf telah dilantik sebagai, dikeluarkan beliau daripada sumur dan diambil sebagai anak angkat dan akhirnya menjadi seorang pemerintah ya, bendahari. Jadi daripada paparan konflik keluarga Nabi-Nabi ini, kita kan dapati bahawa puncanya sama juga, iaitu rasa cemburu dan ketidakpuas hati. Jadi demikian juga ya para konflik yang terjadi pada Nabi Hud yang isterinya tidak mau beriman, anak dan isteri Nabi Nuh menolak mentah-mentah hari dan lari ketika diajak naik ke kapal ya, serta Nabi dan beberapa orang Nabi lain ya, yang kita dapati bahawa kesannya kepada keluarganya. Okey. Dan konflik agama kita dapati ini paling banyak sekali ya di antara agama Yahudi dan juga agama Nasrani ya. Jadi cerita ni tak habis ya. Even dalam masa Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad SAW telah menyediakan sahifah Madinah ya, untuk memastikan ya bahawa konflik ini dapat dikawal ya. Okey. Dan konflik etnik dalam konflik etnik kita tengok ya Nabi Musa daripada Bani Israel dan Firaun daripada Mesir, maka berlakunya konflik dan kita lihat ya bagaimana diceritakan dalam Al-Quran ya, dua orang yang daripada golongan berbeza ini bergaduh dan Nabi Musa alaihissalam telah menumbuk salah seorangnya hingga mati. Jadi ini adalah konflik etnik ya. Dan konflik etnik ini penting ya untuk kita berjaga-jaga ya, kerana Malaysia sebagai sebuah negara majmuk, kalaulah kita continue membiarkan konflik etnik ini menjadi asas pada kehidupan kita, maka kita akan dapati nanti banyak masalah yang kita akan hadapi. Jadi dari perspektif agama, konflik tidak hanya ditafsirkan sebagai menghancurkan hubungan horizontal sama manusia, tapi juga sebagai menghancurkan perhubungan vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kemestian budaya cultural bersama ataupun kosmologi kolektif ini perlu ada ya di antara kita. Jadi kedua tingkat kesedaran itu ikut bermain ya di tengah-tengah konflik ini. Jadi kalau kita boleh pastikan ya prasangka kita tidak ada ya terhadap diri kita dan orang lain, maka kita akan dapat berjaya ya mengatasi masalah ini. Jadi mengakui penampilan ya sebagai sebuah model atau presiden ya dalam konflik ini penting ya. Agama dapat mempengaruhi respon individu dan sosial untuk memicu peristiwa yang berlalu.
Jadi kita kena jelas ya bahawa prasangkaan itu adalah membuat banyak masalah. Kita perlu ada code of ethic di mana kita mempercayai ya setiap orang, dan hanya mereka yang telah jelas menunjukkan yang boleh membawa kepada konflik saja yang kita berjaga-jaga. Jadi konflik dalam perspektif Islam kita lihat ialah di mana konflik itu adalah pertikaian. Ya, dan Al-Quran menganggap konflik sosial dalam dua bentuk, iaitu yang bentuk potential dan dalam bentuk actual. Konflik dalam bentuk potential disebut dalam Al-Quran dengan menggunakan kata permusuhan, sedang konflik actual digambarkan dengan menggunakan kata perselisihan atau pertengkaran. Itu dalam Al-Quran ya, penggunaan istilah konflik itu sendiri. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan? Allah tidak menyukai konflik ya. Ini perlu dihindarkan dan kita perlu mencari penyelesaian. Tetapi dia berbeza-beza ya. Dalam Quran diterangkan konflik keluarga, cara lain untuk selesaikan. Konflik agama ada cara dia. Dan lain-lain lagi ya, konflik yang disebutkan tadi ya, ada cara-cara dia yang dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi penting untuk kita memahami daripada Al-Quran yang bagaimana melakukan. Bagi contoh konflik keluarga ya, kita perlu ya mengadakan orang yang ketiga ya sebagai orang yang boleh ya merapatkan konflik keluarga tersebut. Dan untuk konflik agama kita diminta untuk tidak ya mengata-ngatakan Tuhan yang daripada agama lain. Dalam Imam Ghazali menjelaskan tanda manusia yang sudah diabaikan Allah ialah orang yang diperhatikan ya, dia tak peduli dah ya, dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita boleh berjaga-jaga dalam hal ini, maka kita akan sentiasa ya mendapat bantuan daripada Allah. Okey. Kerana sesungguhnya kita manusia ni dijadikan kerana untuk beribadat hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, ini semua orang dah hafal. Jadi kita tidak diciptakan melainkan bentuk beribadat padanya. Ya, untuk beribadat itu berarti ya kita tidak menyekutukan Allah. Dan nafsu sebagai pencuri dalam rumah sendiri dan musuh yang dicintai. So kita kena berhati-hati dengan nafsu ya. Kerana ubatnya memang sulit didapati ya. Bahawa nafsu ni seperti pencuri dan perampok dalam rumah kita sendiri ya. Kerana nafsu itu ada dalam diri kita. Ya, kita tidak ada pilihan ya. Dia mengajak kepada yang membahayakanku, kata Allah penyair. Ya, musuh yang dicintai. Jadi nafsu ni ialah musuh yang dicintai. Seorang peraih lain berkata, kamu tidak dapat melihat aib dari orang yang dicinta. Jadi kita ingat semuanya baik. Seperti nafsu ni adalah orang yang musuh yang dicintai. And dia part of kita. Jadi memandangkan ya positif dorongan nafsu yang buruk, kita kena jaga baik-baik ya. Bagaimana ya kita nak menjadikan ya nafsu yang buruk itu positif. Ya. Dan kita jangan terjerumus kepada bahaya dan kebinasaan ya tanpa disedari ya. Dan ini telah dikatakan oleh Imam Ghazali ya dalam buku untuk para ibadah. Ya, iblis adalah orang yang pertama yang melakukan maksiat ya terhadap Allah. Dan akibatnya iblis dicampak ya daripada lautan kesesatan ya. Dan Nabi Adam AS membuat dosa kerana pengaruh nafsu tapi kita lihat ya, bagi iblis dia menyombongkan dirinya. Tapi Adam AS dan Hawa telah memohon taubat kepada Allah. Jadi dan begitu juga ya dengki Kabil membunuh Habil ya kerana apa yang diberikan untuk zakat mereka. Maka tidak menentukan ini semua adalah fitnah, keborokan dan kesesatan yang perlu kita jagakan. Begitu berat, maka orang yang bijak dan pasti akan memperhatikan serius untuk melindungi diri mereka sendiri dalam terkaman nafsu ini. Ya. Jadi kita berhati-hatilah ya dengan orang munafik ya, kerana mereka berpura-pura padahal memusuhi mukmin. Ya.
Dan ini penting ya bagi kita kerana mereka ingat mereka menipu Allah dan orang beriman ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ya. Dan dalam tafsir tahlili ya, dikatakan ya, mereka menipu Allah dengan cara menipu Rasulnya, memperlihatkan iman dan kasih sayang tetapi memusuhi, menjemunyi permusuhan dalam batinnya. Jadi orang munafik ini menyebar permusuhan dan fitnah, dan kita perlu berhati-hati dengan mereka. Kerana itu sejatinya orang kafir itu menipu diri sendiri. Pada dasarnya mereka menipu diri sendiri. Begitu juga ya, orang munafik sejati menderita penyakit dalam jiwanya. Ya, sebagai dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah ayat Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih kerana mereka mendusta ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya, kerana orang munafik ini yang sebenarnya sakit jiwa ya, sakit jiwa. Dan oleh kerana itu ya, orang-orang munafik ini memusuhi Allah dan Rasulnya, dan mereka menganggap kebenaran agama bertambah lemah untuk mengungkapi kebenaran agama ya. Dan mereka mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tapi tidak melihat tanda-tanda kuasa Allah, mempunyai telinga tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah, seperti yang dapat dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Jadi mereka ini enggan menerimanya ya, dengki tambah mendalam ya, dalam hatinya, dan mereka sentiasa ingin melihat Islam itu jatuh. Jadi konflik berlaku di mata ya. Contoh yang paling dekat sekali yang pada waktu ini ialah konflik Palestin dengan Israel, di mana kita dapati ya, Israel menyerang ya, Palestin di Gaza, dan kita dapati jumlah kematian ya, rakyat Palestin ya, adalah terlampau ramai ya, berbanding dengan Israel, dan mereka punya kelengkapan senjata yang lengkap yang dibekal oleh Amerika. Jadi negara yang pada asalnya besar ya, Palestin, sekarang telah menjadi agak kecil saja. Jadi apakah ini satu konflik yang Tuhan uji untuk kita di zaman ini ya. Dan Masjid Al-Aqsa yang di mana dimuliakan oleh Islam ya, adalah perlu kita jaga ya, kerana ianya adalah tempat di mana ya, banyak fakta boleh kita lihat ya, kerana di depan bangunan itu yang masih di komplek ya, di Baitul Maqdis ya. Jadi ada banyak ya, di mana berlakunya Isra' dan Mi'raj ya. Jadi nama Aqsa itu berkait dengan beberapa tempat ya di dalam masjid itu ya. Jadi ini dinyatakan ya dalam Isra' dan Mi'raj. Jadi pada dasar nilai sejarah ya, Al-Aqsa ini menjadi tempat suci ketiga umat Islam selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Apalagi juga pernah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum perintah Allah pada Rasul untuk mengarah kiblatnya ke Baitullah di Masjidil Haram. Ini Masjid Qiblatain di mana berlakunya peristiwa tersebut ya. Dalam peristiwa tersebut ya, kita diminta untuk menukar arah ya, daripada Baitul Maqdis ke Mekah Mukarramah. Jadi itulah. Tetapi mengapakah kita mula-mula berkiblat ke Baitul ke Masjid Al-Aqsa adalah kerana pada ketika itu ya, Kaabah dipenuhi oleh patung-patung, dan apabila penalukan apa nama kemasukan Rasulullah ke Mekah, di mana patung-patung ini telah dibuang ya, ada sebanyak 309 buah patung ya, yang mengelilingi Kaabah ketika itu. Jadi perubahan kiblat ini ya, mana kita lihat ya, senario ya, mula daripada Madinah mereka menghadap ke Jerusalem ya, kan terletaknya di situ apa nama Masjid Al-Aqsa, dan dari Mekah pun naik ke situ dan ditukarkan kepada Mekah. Jadi perubahannya lebih kurang 180 darjah ya, perubahan tersebut yang berlaku di Masjid Qiblatain ya. Dan kita dapati ya bahawa kedudukannya betul-betul dia di tengah dunia ya, sebagaimana kita lihat ya, oleh kerana dunia ni bulat ya,
Kalau kita tengok kapal terbang long haul ni kapal terbang dia tak akan melalui kutub. Kutub. Jadi dia akan melalui keliling. Okay. Jadi tempat suci bagi umat Islam. Dan adalah ada banyak di situ kubah batu, musalla al-marwani dan lain-lain lagi. Dan ianya lah di mana Rasulullah naik ke langit daripada Masjid Al-Aqsa ni untuk Isra' dan Mi'raj. Dan peristiwa di mana berlakunya pertukaran tempat ni Nakbah di mana around di mana berlakunya ethnic cleansing ke Palestin pada 1948 dan dia menjadi kecil daripada sebuah negara yang besar dia menjadi negara yang kecil. So pandangan orang Islam ni perkara ini. Jadi sekarang ni ada lagi konflik lain Sunni dengan Syiah yang berlaku sekarang ni. Krisis di Gulf mana berlakunya di antara Qatar dengan Saudi Arabia. Dan apa yang berlaku apabila Prince Muhammad bin Salman naik dan Saudi Arabia crack down kepada semua orang yang menentang kepada Muhammad bin Salman ini. Tetapi dia walaupun begitu interestingly enough Islam bertambah di merata-merata tempat lain selain daripada di Mekah dan di Madinah. Ini satu perkara yang unik yang berlaku pada ketika ini. Dan akhir sekali saya nak kongsikan iaitu ayat ini dari surah An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Sesungguhnya orang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Dan malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Dan orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam. Dan Jahannam itulah tempat yang kembali yang seburuk-buruknya. Jadi dalam ayat ni warning kepada kita, kalaulah kita dizalimi di dalam satu tempat ataupun negara, kita diminta untuk berhijrah ke tempat lain supaya boleh kita melaksanakan amal ibadat yang diperintahkan oleh Allah. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembincangan berkaitan dengan konflik. Saya buka ruang kepada siapa yang nak melontarkan persoalan maupun pernyataan. Sebab saya mungkin ada persoalan. Silakan. Okey, ada Prof. Saya nak bertanya soalan boleh? Boleh? Boleh, silakan. Dalam ini situasi, dalam politik dia ada banyak konflik berlaku kerana mereka menggunakan Al-Quran sendiri sebagai sebagai hukum, sebagai dia dapat ambil sesuatu cerita ayat untuk menghukum seseorang. Contoh, kalau aku masuk ni aku kafir dan sebagainya, saya tak nak cakap siapa, tapi ada benda tu, benda tu berlaku di dalam saya punya kos juga. Ada permasalahan di mana dia manipulasi
manipulasi description dan sebagainya untuk menjual produk. Persoalan saya, bagaimana nak menulusi perkara itu, sebab itu ada konflik kepada passion saya dan kepada untuk apa politik juga. Dia ada konflik antara politik. Untuk soalan saya, bagaimana nak menulusi proses tersebut? Tafadhal. Okey, terima kasih Haidar. Itu satu soalan yang baik sebenarnya. Kerana apa yang kita dapati, konflik ini kadang-kadang mengelirukan kita. Bila istilah konflik digunakan dalam Al-Quran, dia tidak membawa kepada kekafiran. Kekafiran itu hanya berlaku apabila konflik itu adalah disebabkan oleh akidah. Jadi kita dapati masalah kita di masyarakat kita di Malaysia ini adalah ramai yang tidak mempunyai ilmu lah. Kerana mereka memberi pandangan-pandangan ataupun menjadi penghukum-penghukum kerana tujuan kita hidup ini satu saja, iaitu beribadah kepada Allah. Kita tak diminta untuk menghukum siapakah dia yang berdosa, kerana hanya Allah je yang tahu. Mungkin kita rasa kita tahu, tetapi yang sebenarnya Allah lebih mengetahui daripada kita. Jadi kita, tanggungjawab kita adalah memberi peringatan. Macam apa yang saya lakukan sekarang ni. Saya tak menuduh siapa-siapa, tapi saya memberi peringatan bahawa dalam isu kehidupan kita ni kita akan ada konflik. Maknanya tak bersetuju pandangan ataupun tak bersetuju dari segi perbuatan. Dalam politik yang saya rasa amat kecewa ialah apabila digalakkan konflik itu. Bila konflik itu digalakkan, bagi saya itu salah. Kerana dalam Islam, walaupun kita realize bahawa konflik itu akan ada, tetapi kita tak menggalakkannya. Kita akan cuba untuk membuat perdamaian sebagaimana dalam surah Al-Hujarat kita dimaklumkan, jangan banyak prasangka. Jangan kita rasa bahawa itu dan ini. Kerana kita ni bukan Tuhan, kita ni hamba. Jadi sebagai seorang hamba, salah satu daripada sifat kita ialah kita perlu realize bahawa kelemahan kita. Mungkin apa yang kita nampak orang lain buat kelemahan, mungkin kita ada kelemahan lagi banyak. Tetapi Allah telah hide kan, menyorok kelemahan kita itu supaya orang lain tak nampak. Jadi hendaklah kita bersyukur terhadap itu. Jadi kalaulah orang lain buat, maka tanggungjawab kita ialah tegur, menegur dan bukan menghukum. Jadi ini penting. Yang ini saya ingat kita kena fahamlah bahawa tujuan hidup kita bukannya untuk menghukum, tapi tujuan hidup kita ialah beribadat kepada Allah, dan kita mahu Allah suka kepada kita dan memberi rahmat kepada kita supaya kita akan nanti balik ke syurga di mana tempat asal kita, which is going to be the next topic nanti, iaitu balik kampung, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya buka juga. Dan soalan saya mungkin memberansangkan, tapi saya nak dengar juga daripada kita punya jemaah-jemaah yang hadir pada hari ini. Silakan ada nak ditambah atau menambah, dan kita tambah. Silakan. Ada tak? Prof, saya juga ada satu soalan. Bagaimana untuk saya sendirilah, saya tari yang muda, dan konflik saya tidak sama dengan konflik yang lebih tua ataupun pada jemaah atas. Tapi bagaimana untuk kita menghadapi konflik tu tapi dengan hati yang terbuka, Prof? Sebab nampak tau, kita kalau jumpa orang, kita bahas tu, kita tutup hati dia. Tak ada nak kata, oh dia mungkin ada betul dalam ayat dia, tapi tak, dia nanti kita tolak. Macam mana tu, Prof? Kadang-kadang tiba-tiba kena serang, kita serang balik. Tapi adakah mulut keluar buah di mulut orang tu adakah betul salah, kita tak terima, kita terus tolak.
Saya nak hilangkan persoalan pemikiran macam tu. Prof, silakan. Okey, dalam pembentangan saya ada sebut ya, kita ada musuh yang kita cintai. Siapakah dia musuh yang kita cintai? Ialah nafsu kita. Nafsu kita ni memang dah ada kat kita. Adakah kita boleh bunuh dia? Tak boleh. Yang ini adalah Allah telah berikan kepada kita manusia ini satu hakikat, iaitu nafsu. Jadi nafsu ni sebenarnya apa yang kita perlu lakukan cuma bagaimana kita dapat mengawalnya. Jadi maturity ataupun kematangan seseorang itu ialah berapa jauh dia boleh mengawal nafsu dia. Jadi kalaulah macam Rasul-Rasul, nafsu mereka telah ditawan oleh Allah, dah telah ditutup oleh Allah supaya mereka mengikut apa yang Rasul itu hendak. Maknanya mengikut hadis yang famous ya, bahawa pernah ada somebody tanya, Rasulullah ada ke nafsu? Ada, kata. Ada, dia kata. Tetapi Rasulullah kata nafsu dia dah jadi orang Islam. Jadi bila kita katakan Rasul tu mengatakan bahawa nafsu dia telah jadi Islam, maknanya Rasul dia tu dah jadi mutmainnah. Maknanya dah menyerah diri ya kepada Allah. Yang ini yang kita nak. Dan untuk itu, we need to train ourselves. Kerana inilah dia masalah sistem pendidikan kita sekarang ni. Sistem pendidikan kita ini hanya mengajar macam mana nak kawal akal supaya kita boleh berfikir dan menjadi seorang yang berinovasi. Tetapi dia lupa ya bahawa Allah selain daripada bagi kita akal, dia bagi kita ada lagi satu, iaitu nafsu. Dan kita tidak diajar ya untuk bagaimana nak kawal nafsu tersebut ya. Jadi saya berpandangan lah, untuk pendidikan kita perlu mengajar daripada kecil lagi ya, bagaimana nak kawal nafsu. Once you dah tahu macam mana nak kawal nafsu, you akan dapati diri kita adalah orang baik-baik. Dan tak ada dah orang jahat-jahat dah. Saya rasa kebanyakan orang yang jahat ni bukan kerana apa ya, kerana mereka tak boleh kawal nafsu mereka. Bila dia tengok sesuatu dia hendak, tetapi dia tak terfikir ya dalam otak dia bahawa itu orang punya. Jadi bila orang punya, kita tak boleh ambil ya, itu ditetapkan oleh Allah. Jadi dalam hal ini kita perlu ya melatih diri kita. Kalaulah kita tak ikut secara formal, maka kita kena latih diri kita secara informal ya, dalam mendidik ataupun mengawal nafsu kita ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satu lagi tentang konflik yang ada di negara kita ni berkenaan dengan politik yang berlarutan lah. Tapi kita tengok konflik ini boleh terkesan kepada dakwah pada bukan Islam kepada Islam. Tapi kalau kita tengok di negara-negara luar sana, macam Amerika, Perancis dan sebagainya negara-negara lain, kalau ikut yang raja yang tunjukkan tadi, nampak memang sangat berkembang Islamnya dan peranan yang diorang jalankan untuk berdakwah orang bukan Islam kepada Islam. Jadi ada dia punya ramuan-ramuan lah yang kita boleh untuk dapat contoh untuk kita berdakwah seperti mana yang boleh kita buat seperti yang berlaku di luar negara sana. Sebab kita pun di sini bangsa yang ada pun memang biasa dengan kita, India, China dan sebagainya. Iban begitu juga gitulah. Cuba bagi tengok contoh-contohnya. Wallahu a'lam. Tak dengar apa ni, Prof? Okey.
Itu soalan yang sangat baik ya pada pandangan saya, dan it is important ya untuk kita faham ya bahawa Rasulullah sendiri dah beritahu kat kita ya bahawa seorang bayi yang dilahirkan di dunia ini adalah putih bersih ya, maknanya dia mempunyai nafsu dan lain-lainnya, semuanya bersih. Tetapi ya ibu bapa dia akan menyebabkan dia bertukar. Dan dalam kes kita di Malaysia ni, unfortunately ya, sistem pendidikan kita ni tidak menumpu kepada macam saya akan sebutkan tadi ya, iaitu kepada bagaimana nak menjaga nafsu kita. Kita hanya diajar untuk menjaga akal. Tetapi malangnya bila kita ingin tahu nak menjaga akal dan disebabkan oleh politik ya, kerana politik ni menggunakan akal ya, dia adalah ada setengah tu menganggapkan bahawa politik ini seakan-akan peperangan. Tetapi saya sendiri tak setuju dengan itu, kerana bagi saya ya, konsep demokrasi di mana kita mengutuk orang ataupun mengata orang tanpa had itu adalah dari segi Islam tak betul. Jadi kalaulah perkara seperti ini kita tak ajar ya kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kecil kita, perkara ini akan berterusan. Cuma saya harap satu sajalah, kita berdoa kepada Allah, orang-orang seperti ini biarlah mereka cepat mati ya, kerana mereka telah membawa satu ilmu yang bagi saya tidak mengikut apa yang Allah telah katakan, iaitu untuk beribadah kepada Allah. Macam mana kita nak katakan orang itu beribadah kepada Allah kalau dia mengutuk orang, mengata orang itu, mengata orang ini? Bila kita tanya kat dia, simple saja ya. Kerana dalam Al-Quran sebagai contoh, kalau kita katakan seorang wanita itu berzina, kita kena bawa 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi yang disebut dalam Al-Quran itu, minta maaf ya, saya akan menggunakan satu perkataan yang agak tak elok lah. Orang yang jadi saksi 4 orang itu mestilah orang yang baik-baik. Yang kedua, dia pun mesti nampak ya seakan-akan macam mana nak cerita, lesung masuk ke dia punya itu. Jadi dia kena nampak itu semua. Kalaulah dia tak boleh nampak, maka orang tu yang sentiasa menyebut perkara itu hendaklah dipukul sebanyak 80 kali. Ini disebut dalam Quran, bukannya saya sendiri yang sebut. Jadi kalaulah bercetus sekali perkara ni tak dia ajar di luar sana, maka kita akan dapati orang akan berkata apa saja yang dia suka. Jadi masalah saya nampak bukannya dari segi apa, it's just the education system. Dan malang sekali ya, education system yang mempermain-mainkan politik sebagai satu perkara yang menghalalkan cara adalah satu perkara yang bagi saya adalah agak biadab lah sebenarnya. Saya tak boleh terima ya seorang akademik yang mengajar perkara-perkara yang buruk ni kepada anak murid saya. Dan saya terpaksa menggunakan istilah yang agak kasar sikit, kerana bagi saya ya, kalaulah kita tak responsible dengan anak-anak kita yang bersih itu, dan kita sendiri yang mengajar mereka supaya menjadi buruk, bagi saya tak ada maaf untuk mereka. Dan saya harap ya Allah beri mereka petunjuk sebelum mereka mati ya nanti ya, kerana ramai nanti akan menyoal apa yang mereka telah lakukan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih atas soalan. Ada lagi tak yang nak menambah atau memberi satu soalan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Kalsum daripada Perak. Jadi apa, kalau kita lihat apa yang mungkinlah sebagai tambahan ke daripada apa yang Prof sebutkan tadi. Maknanya kita lihat dalam situasi sekarang ini baik seorang pendidik, seorang ahli politik dan
apa saja kan sebagai pendakwah ke. Jadi kita lihat di sini punca kita tengok kepada apa yang berlaku serang soal serang menyerang dan sebagainya dalam parlimen contohnya kan. Kita lihat adab-adab itu kan, adab yang dinyatakan oleh Allah tidak dijadikan sebagai satu pegangan, satu panduan. Jadi maknanya bila seorang itu meninggalkan adab ni, itu timbul masalah. Tak kira lah dia tu daripada orang yang agamawan kan. Tapi kalau adab itu tak diterima, maknanya status ulama itu di mana kita lihat. Sebagai seorang yang berilmu, dia kena beradab. Kan? Dia bila ulama orang yang berilmu itu dia ada adab yang itu ulama. Jadi maknanya bila kita seorang itu memahami baik diri sendiri ataupun pengikutnya faham erti ulama itu, maka jelas tak timbul masalah nak kategorikan orang ini begini, orang ini begini. Kan? Jadi mana daripada cakap itu sendiri pun boleh dilihat bagaimana apa yang nak dibawa. Orang inikah yang boleh dijadikan contoh. Kita lihat panduan Allah berikan dalam surah An-Nahl ayat 125 itu dah jelas bagi kita. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan mana? Tiap-tiap apa saja bidang semua ada jalan Allah nyatakan. Iaitu seru dengan cara bagaimana? 3 perkara itu. Kan? Iaitu ud'u bil hikmah. 1, cara hikmah. Kan? Wal mau'izah hasanah. Contoh yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nak bermujadalah, nak berbahas dengan cara yang terbaik. Itu panduan-panduannya itu. Tapi bila ini tak dibawa dalam soal pendidikan, dalam parlimen, dalam apa sahaja, maka inilah jadi masalah. Karena itu kita lihat orang-orang yang menyeru kepada yang keburukan, tapi bila dia cara dia betul, dia bukan betul apa, cara dia tidak menekan, tidak ikut yang manusia suka, mana dia akan berjaya lah. Jadi maknanya manusia baik tak baik, kalau kita lihat dalam konteks menegakkan Islam, kita seseorang itu mesti kembali kepada panduan yang Allah sediakan. Ini satu panduan yang terbaik. Jadi maknanya bila lari kepada panduan itu, itulah timbul masalah. Kan, yang dah sesat, dia akan menyesatkan orang lain. Tak kira lah. Di antara yang menyesatkan ni tak semestinya pada orang jahil. Orang yang sesat ni, dia pada orang yang alim pun dia boleh sesat. Dan lebih bahaya lagi berbanding dengan orang jahil yang menyesatkan. Jadi mesti kita dengarlah apa yang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi lain ke sebelum saya cuba jawab ni? Okey, kalau tak ada, dia apa nama dalam hal ini kita kena memanglah ini satu perkara yang handphone boleh. Handphone. Tadi ada handphone satu lagi pakai lah. Handphone tu koneksi tak kuat. Koneksi tak kuat. Handphone okey. Kita tak pakai. Ada satu lagi handphone tadi yang Hana. Handphone satu lagi mana? Pakai tu lah. Okey, apa nama, saya akan cuba jawab apa yang telah dinyatakan oleh tadi. Perkara ini kita kena ingat bahawa dalam kehidupan kita ni setiap orang mempunyai persepsi terhadap orang lain dan dalam isu konflik ini, bila saya bawa topik ini, tujuannya nak beritahu bahawa setiap daripada kita ini akan mempunyai pandangan yang berbeza terhadap sesuatu perkara. Tapi satu perkara yang kita kena jelas ialah kalaulah kita tengok dia tak bersesuaian dengan apa yang Allah dan Rasulnya kendaki,
Jadi kita jangan menganggap bahawa orang itu adalah image yang dikatakan ya, sebagai contoh. Kalaulah kita tengok dia tidak mengikut etika seorang ulama, maka kita jangan anggap dia sebagai ulama. Kita biarkan dia. Dan kerana bila kita start menghukum atau mencuba menjadikan kedudukan seseorang itu pada kedudukan tertentu, itu yang tak boleh tu. Kita sebagai orang Islam, kita hanya boleh mengingatkan saja. Jadi kalaulah kita tengok mesej yang disampaikan itu adalah mengingatkan, maka kita kena terima. Tetapi kalaulah mesej tersebut menghukum, dan kita kena berhati-hatilah. Ya, kerana Allah lah katakan, ya, kita bukan penghukum. Allah telah mengatakan, even Rasul pun dia hanya boleh menyampaikan, memberi peringatan, itu saja. Dan itulah tanggungjawab kita. Besok di akhirat besok, Allah akan tanya kita, adakah kamu memberi peringatan? Maka kita hanya perlu jawab, ya, kalaulah kita bagi peringatan. Tetapi tidak ada soalan dalam akhirat besok, adakah kamu menghukum? Tak ada. Kecuali hakim lah. Hakim memanglah itu tanggungjawab dia sebagai hakim. Tetapi kita ni sebagai manusia biasa, even Rasulullah, Murabbi, dia adalah orang kata guru yang terbesar sekali. Tak ada bandingan dia. Semuanya. Dia tak pernah menghukum. Dia tak pernah menghukum. Jadi kalau siapa yang praktis itu, kita anggap dia itu bukan ulama. Dia bukan orang yang berilmu. Yang sebenarnya dia masih lagi seperti kanak-kanak yang perlu belajar lagi. Banyak lagi perkara yang perlu belajar. Jadi kalau kita anggapkan itu begitu dan kita faham ya, bahawa tujuan hidup kita ini hanyalah beribadah kepada Allah, dan yang lebih itu kita serah kepada Allah ya, untuk menjawabnya. Wallahu a'lam. Alam bisawab. Dah sampai ke penghujung. Prof, boleh tak merangkumkan apa yang telah dipersembahkan dengan Okey, dalam kehidupan kita ni, konflik akan berlaku ya, tapi bagaimana kita respon kepada konflik itu akan menentukan kedudukan kita. Kalaulah Nabi Adam alaihi salam ya, bila berlakunya konflik yang menyebabkan dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah. Tetapi berbeza dengan iblis, apabila dia melakukan sesuatu yang Allah marah, bukannya dia bertaubat, tetapi dia lagi sombong. Jadi penting bagi kita untuk faham dua cerita ni. Dua cerita ni walaupun nampak simple ya, tetapi kita kena faham bahawa konflik akan berlaku. Bagaimana kita menghadapinya itu menentukan kedudukan kita. Itu sajalah, wallahu a'lam. Allah besar. Baik. Apa yang telah diperkatakan, mohon difahami, diingati, juga disebut-sebut sehingga akhir hayat kami. Itu saja pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari dan masa yang sama di channel. Dan alhamdulillah, apa yang saya sendiri dapat, di mana konflik ni bukannya semudah engkau, aku dan dia. Dia engkau, aku, nafsu dan dia. Yes. Dan saya akan review balik benda ni. Sebab, ini adalah poin saya kepada orang-orang yang mengatakan, saya salah, okey. Betul, dan konflik akan berlaku. Alam sawab. Semoga, sekali lagi, semoga apa yang telah diperkatakan, dikongsi pada hari ini, dari buah fikiran, buah mulut dan buah bicara di lain dan hari yang berlain. Alam sawab. Saya sudahi dengan Taufik. Ya, salah. Kita tangguh majlis kita ini dengan Fadhil Kafarah Sulmas. Amin, amin, rabbal alamin. Saya tutup majlis ini. Saya tangguh majlis ini dengan
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Aida. Sama. Terima kasih Tuan Syuib. Assalamualaikum.